Selamat sejahtera. Okey, tajuk seterusnya di bawah tajuk besar penyakit pendidikan kesihatan tingkatan 4. Okey. Standard pembelajaran. So pada akhir pembelajaran, murid dapat mengetahui maksud thalassemia, mengenal pasti tanda thalassemia, menjelaskan kesan thalassemia kepada diri, keluarga dan masyarakat. Kemudian, murid dapat menilai kepentingan pengesanan awal dan rawatan kepada pesakit thalassemia. Baik, kita pergi kepada pengenalan. Apa itu penyakit thalassemia? Thalassemia. Penyakit thalassemia dianggap penyakit genetik yang melibatkan ketidaknormalan hemoglobin ataupun hemoglobin disorder secara genetik, iaitu anak mendapat gen thalassemia daripada ibu bapa. Thalassemia bukan penyakit berjangkit, malah tidak dijangkiti melalui pemindahan darah, udara dan air atau melalui sentuhan fizikal dan seksual dengan pesakit thalassemia. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia 2012, seorang daripada setiap 20 orang rakyat Malaysia merupakan pembawa penyakit thalassemia. 1:20. Kebiasaannya pesakit merupakan kaum Melayu, Cina dan terutamanya etnik Kadazan Dusun di Sabah, tetapi penyakit ini jarang terdapat dalam kalangan kaum India dan pribumi Sarawak. Kemahiran dalam unit ini akan membantu untuk mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan seharian. Thalassemia merupakan penyakit genetik sel darah merah, iaitu badan kurang menghasilkan hemoglobin atau hemoglobin tidak normal. Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh manusia. Thalassemia diwarisi oleh ibu bapa dan melibatkan kedua-dua anak lelaki dan perempuan. Terdapat dua jenis thalassemia, iaitu pembawa gen thalassemia minor dan pesakit thalassemia major. Thalassemia minor ataupun pembawa thalassemia, ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia tetapi tidak menunjukkan sebarang tanda sebagai seorang pembawa, boleh menurunkan gen thalassemia kepada anak. Pesakit thalassemia iaitu thalassemia major, kedua-dua ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia sepenuhnya kemungkinan melahirkan baby berpenyakit thalassemia. Kebiasaannya, semasa lahir, pesakit kelihatan normal, tetapi apabila berusia antara 3 hingga 18 bulan, bayi mula menunjukkan tanda-tanda anemia. Jenis-jenis thalassemia minor boleh dikesan hanya dengan ujian darah dan tidak menampakkan tanda-tanda fizikal. Manakala thalassemia major pula boleh berlaku seawal 3 hingga 18 bulan. Pesakit thalassemia intermedia menunjukkan tanda-tanda penyakit ketika usia lebih matang, iaitu remaja ke dewasa. Sebagai info tambahan, terdapat dua jenis protein, iaitu alpha-globin dan beta-globin. Kekurangan kedua-dua jenis protein ini boleh juga menyebabkan penyakit thalassemia alpha dan thalassemia beta.
Kedua-dua kategori penyakit ini diwarisi daripada ibu bapa. Apa itu anemia? Anemia ialah keadaan darah yang kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dan menyebabkan penghidapnya berasa lemah. Apakah kesan-kesan thalassemia kepada diri, keluarga dan masyarakat? Antaranya, kesan terhadap diri, pesakit memerlukan rawatan sepanjang hayat, membuat pemindahan darah setiap bulan dan juga perlu mengikuti rawatan penyingkiran zat besi diperlukan. Zat besi, perlu mengikuti rawatan penyingkiran zat besi. Yang paling buruk sekali ialah penyakit ini boleh membawa kepada maut, kematian. Okey, apakah kesan terhadap keluarga? Apabila thalassemia, ada pesakit thalassemia dalam kalangan keluarga, ahli keluarga mungkin perlu membuat pemindahan sumsum tulang yang agak berisiko, dan kos rawatan, iaitu peruntukan keuangan untuk pesakit thalassemia adalah lebih kepada perubatan. Jadi pesakit thalassemia ni dan keluarga, ahli keluarga akan menghadapi tekanan dalam hidup jika tidak ditangani dengan sewajarnya. Apakah kesan terhadap masyarakat? Penyakit thalassemia akan menyebabkan pertambahan bilangan pesakit atau pembawa thalassemia, kerana pesakit thalassemia ini tidak menunjukkan simptom apa-apa, hanya boleh dikesan melalui ujian darah, dan penyakit ini adalah diwarisi, dibawa oleh, dia bukan dijangkiti, ialah bawaan gen. Okey, warisi genetik. Penderma darah. Okey, penderma darah ni maksudnya pertambahan pesakit thalassemia menjadikan permintaan bekalan darah meningkat. Ni antara keterangan dia lah. Okey. Kenapa penting pengesanan awal dan rawatan pesakit thalassemia? Tadi kita dah tengok kesan. Jadi kenapa pentingnya pengesanan awal dan rawatan pesakit thalassemia? Kenapa penting? Okay, kita tengok yang pertama. Kita nak mencegah thalassemia daripada terus menular. Walaupun ianya bukanlah penyakit berjangkit, tetapi jika kita tak kesan dari awal, bermakna kita akan membiarkan penularan ataupun pembawaan genetik ni terus berlaku, terus bertambah, dikuatiri bertambah. Sebagai langkah awal pencegahan, jadi ujian saringan pengesanan awal perlu dilakukan. Oleh sebab thalassemia ialah penyakit genetik, pasangan yang ingin berkahwin perlu menjalani ujian saringan awal thalassemia untuk mengetahui status pembawa thalassemia, seterusnya mengelakkan perkahwinan antara pembawa thalassemia. Yang kedua, kita tak mahu masyarakat perlu lebih ramai
masyarakat yang perlu menanggung kos perubatan yang tinggi untuk sakit ini, iaitu transfusi darah yang berterusan akan menyebabkan pengumpulan zat besi di dalam organ utama badan seperti hati dan limpa. Jadi pesakit memerlukan kos yang tinggi bagi penyingkiran zat besi berlebihan yang perlu dilakukan mengikut keperluan. Bagi mengurangkan risiko penyakit ini, pesakit perlu mengelakkan daripada makan makanan yang tinggi kandungan zat besi. Yang ketiga, untuk mengetahui status kesihatan. Jadi bila buat ujian darah ni baru kita dapat kenal pasti status kesihatan seseorang individu. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, diagnosis pesakit thalassemia boleh dilakukan pada usia kehamilan 10 hingga 11 minggu menerusi prosedur amniocentesis dan chorionic villus sampling. Manakala diagnosis secara lazimnya boleh dijalankan menerusi ujian pengiraan sel darah merah. Yang seterusnya, pengesanan ni penting untuk mengenal pasti untuk seterusnya mengikuti rawatan penyingkiran zat besi. Rawatan penyingkiran zat besi dan kekerapan rawatan bergantung kepada tahap pengumpulan zat besi dalam badan. Rawatan jenis ini merupakan rawatan sementara dan bersifat rawatan sokongan. Rawatan penyembuhan yang sebenar perlu melalui pemindahan darah dan susun tulang daripada penderma yang sesuai.